Yang sahih di Berita RTM, Berita Perdana edisi Sabtu 17 Julai, saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Kira-kira 2% kes jangkitan COVID-19 kategori benar-benar bahaya direkodkan. Kelonggaran individu lengkap 2 dos vaksin COVID-19 dibawa ke Mesyuarat Pemulihan Negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hanya 2% atau 220 kes daripada keseluruhan kes jangkitan COVID-19 yang dicatat hari ini dikategorikan sebagai benar-benar bahaya, sementara lebih 90% melibatkan kes tidak bergejala dan bergejala ringan. Ini sekaligus menunjukkan kes jangkitan berbahaya mewakili peratusan yang sangat kecil berbanding jangkitan tidak berbahaya, namun perlu kekal berwaspada. Daripada 12,548 kes harian yang dilaporkan hari ini, sebanyak 6,840 kes atau 54.6% jangkitan tidak bergejala daripada kategori 1. 5,468 kes atau 43.6% daripada kategori 2 iaitu bergejala ringan. Keseluruhannya 98.2% kes berada pada kategori 1 dan 2. Manakala bakinya membabitkan 112 kes radang paru-paru dalam kategori 3. 44 kes daripada kategori 4 iaitu radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen. Manakala 64 kes kategori 5 membabitkan pesakit kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan atau penggunaan ventilator. Dalam pada itu, 138 kes kematian yang direkodkan hari ini adalah yang tertinggi setakat ini. Manakala jumlah kumulatif jangkitan COVID-19 di negara ini kini melebihi 900,000 kes. Ini selepas 12,528 kes baru dilaporkan berbanding hanya 6,629 kes sembuh. Ini menjadikan kes aktif kini 119,814 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Terkilan tidak dapat menyempurnakan pengebumian insan tersayang. Itu yang tersirat dalam hati waris-waris mangsa COVID-19 yang terkorban. Semalam, jenazah 47 mangsa COVID-19 dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam, Selangor. Irwan Tukiman berasa terkilan kerana tidak dapat menyempurnakan pengebumian bapanya, Tukiman Roslan. Allahyarham bapanya menghembuskan nafas terakhir di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah pada 7.52 pagi Rabu lalu. Jelas beliau, Allahyarham dimasukkan ke hospital itu sejak 4 Julai lepas. Saya betul-betul rasa terkilanlah sebagai seorang anak tak dapat menguruskan jenazah ayah sampai ke liang lahat. Memang terkilan tak amat-amat sangatlah. Ada komplikasi pernafasan dan dia masa tu dia tak ada, memang orang kena COVID kan dia tak ada selera makan kan. Dia memang tak boleh makan sebab dia makan hanya bubur je. Jadi dia tak ada tenaga lah. Dirinya hanya sempat membuat panggilan video dengan Allahyarham bapanya sehari sebelum disahkan meninggal dunia. Irwan turut memaklumkan 12 ahli keluarganya termasuk arwah bapanya telah dijangkiti COVID-19. Sementara itu, Roslan Mahmud yang kehilangan ibu tercinta tidak menjangka COVID-19 meragut nyawa Allahyarham ibunya dalam tempoh singkat.
Allahyarham ibunya mengadu mengalami sakit sendi dan tidak dapat mengangkat tubuhnya pada Isnin lalu. Allahyarham didapati positif COVID-19 pada Rabu selepas menjalani ujian calitan di hospital dan kemudiannya menjalani kuarantin kendiri di rumah. Keadaan Allahyarham ibunya tiada simptom membimbangkan sehingga rebah dan dikejarkan ke hospital. Kemudiannya kritikal sehingga menghembuskan nafas terakhir. Saya datang ke sini sebab untuk menghadiri pengumuman bonda saya yang telah kena penyakit COVID-19. Mak saya meninggal pada pagi semalam 4.30 pagi. Doktor menghubungi kami dalam jam 4.40 pagi. Saya tak nampak perubahan apa-apa sebab mak saya telefon macam biasa je. Tapi sebelum hari Isnin sebelum tu mak saya bagi tahu bahawa mak saya sakit sendi. Tak boleh bangun. Saya kata itu Suasana pilu melanda di tanah perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam apabila waris-waris hanya mampu menunggu di luar pagar kawasan perkuburan. Tidak seperti hari biasa apabila deretan van jenazah dilihat keluar masuk ke kawasan tersebut bagi proses pengebumian 47 jenazah pesakit COVID-19. Kesemua jenazah selesai dikebumikan pada tengah malam semalam. Sementara itu, isu keperluan dan kepadatan tanah perkuburan Islam khususnya di Kuala Lumpur akan dibincangkan pada peringkat Muzakharah Majlis Fatwa Kebangsaan akan datang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, setakat ini ruang tanah perkuburan Islam di Kuala Lumpur masih mencukupi bagi menampung pengebumian termasuk jenazah yang meninggal dunia akibat COVID-19. Setakat ni insya-Allah kita mencukupi. Tapi saya sudah terfikir daripada semalam lagi saya telah bertanya kepada pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan berkenaan dengan kubur-kubur terutamanya di wilayah Persekutuan. Selangor saya tengok tanah luas lagi. Adapun di wilayah Persekutuan mungkin keterhadan tu nampak sangat. Jadi insya-Allah perkara ini akan dibincangkan bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah jika sekiranya perkara ini berterusan dari semasa ke semasa. InsyaAllah kami sentiasa alert kerana hak fardu kifayah mereka yang meninggal dunia. Jelasnya setiap aspek akan diteliti termasuk jumlah kematian, tempat yang akan dikebumikan. Begitu juga kawasan yang telah diperuntuk dan suasana sebenar keadaan pandemik COVID-19 ketika ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program sumbangan dana perlud dan dana pelajar Yayasan Wakaf Malaysia di Taman Mantau Indah, Seremban. Kelonggaran bagi individu lengkap 2 dos vaksin COVID-19 akan diputuskan pada mesyuarat Majlis Pemulihan Negara MPN minggu depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan keputusan itu akan diumumkan MPN dalam masa terdekat. Ini akan kita selesaikan dalam mesyuarat kita minggu depan dan lepas itu kita akan umumkan siapa yang telah dapat 2 dos, apakah kelonggaran yang akan diberikan supaya mereka tidak terus terikat dalam keadaan seperti lama. Mana there must be some freedom, some advantage. Umpama untuk mereka keluar, kalaupun tak rentas negeri, mungkin pertama rentas daerah dulu. Lepas tu untuk mereka berbelanja ke kedai-kedai. Jelas Perdana Menteri lagi, kerajaan juga akan mengambil kira pembukaan semula sektor ekonomi sekiranya sesebuah syarikat itu tidak mempunyai kes COVID-19, majikan dan pekerja syarikat atau premis telah melengkapkan 2 dos suntikan serta bersedia melakukan ujian saringan seminggu sekali. Beliau optimis inisiatif yang dilakukan kerajaan melalui Pelan Pemulihan Negara lebih jelas dan telus. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian selepas melawat Farma Niaga Life Science Sdn Bhd di Puchong, Selangor. Farma Niaga boleh mengeksport bekalan vaksin Sinovac ke negara-negara luar yang memerlukan bantuan vaksin. Namun Perdana Menteri berkata syarikat farmaseutical itu perlu memberi keutamaan kepada pasaran dalam negara agar mencapai imuniti kelompok sejajar dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK.
Macam dalam mesyuarat APEC semalam, banyak pemimpin negara seperti Indonesia, Papua Nugini macam melaung. Apa dia? Kerana masalah mereka tak dapat vaksin. Jadi saya fikir pasaran dalam negara penting diutamakan, tapi kalau ada peluang untuk bagi bantu negara-negara yang tidak mendapat bekalan vaksin, saya percaya Pamaniaga dan lain-lain pengeluar ataupun pembotol vaksin brand-brand jenama lain di Malaysia nanti insya-Allah akan datang boleh membantu negara-negara ini. Setakat ini, Pharmaniaga telah melengkapkan bekalan 12.4 juta dos vaksin Sinovac kepada kerajaan. Pembekalan itu telah membolehkan vaksin Sinovac itu diberikan mengikut jadual. Sementara itu, berhubung pasaran bekalan Sinovac ke luar negara, Pharmaniaga bersetuju fokus akan diberikan dalam negara terlebih dahulu ketika ini. Pharmaniaga turut bersedia menyediakan bekalan vaksin Sinovac sekiranya diperlukan sebagai dos booster oleh pihak kerajaan dan swasta pada masa akan datang. Pengarah urusan kumpulan Pharmaniaga, Datuk Zulkarnain Muhammad Yusof menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengeluaran vaksin Sinovac daripada 2 juta kepada 4 juta dos sebulan pada Ogos ini. Kita telah merancang untuk membuat dari segi fill and finish untuk lebihan untuk booster dose sekiranya berlaku peningkatan, dan kita telah membuat PV batch dan telah siap dan laporan lengkap telah dihantar kepada pihak MPRA. InsyaAllah sekiranya semuanya berlaku dengan lancar, dalam akhir bulan ini dapat kelulusan dan bulan Ogos kita akan mulakan 2 dos per vial untuk fill and finish dan peningkatan daripada 2 juta kepada 4 juta dos untuk kita keluarkan untuk negara ini. Beliau menyatakan perkara itu selepas lawatan Perdana Menteri ke Pharmaniaga Life Science yang Berhad di Puchong. Jumlah vaksinasi harian di seluruh negara terus mencatatkan angka melebihi 400,000. 406,763 dos suntikan diberikan semalam dengan 276,905 adalah dos pertama, manakala 129,858 adalah dos kedua. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Tindakan mahkamah akan dikenakan kepada pengusaha kilang atau premis perniagaan yang masih berdegil kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti yang ditetapkan. Wartawan Grace Aisyah Kedayan berkesempatan meninjau operasi pematuhan secara mengejut yang turut disertai timbalan Perdana Menteri bersama penguatkuasa di 2 buah kilang elektronik dan industri makanan di sekitar Pelabuhan Kelang. Operasi membantras ketidakpatuhan bermula pada 11 pagi diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM bersama beberapa agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Imigresen dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP. Hasil serbuan di kilang ini mendapati 12 pekerja asing ini memiliki pas lawatan kerja sementara yang telah tamat tempoh dan 2 daripadanya memiliki dokumen perjalanan yang tidak sah. Datuk Seri Ismail Sabri yang meluangkan masa mengikuti operasi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi berhubung isu pelanggaran SOP. Sebab kita tahu banyak kilang-kilang yang patuh setiap hari. Kemarin saya umum 180 melanggar perintah dan diarahkan tutup. Maknanya ada yang masih berdegil. Sebab itu saya dah beri amaran supaya patuh kepada setiap arahan daripada kerajaan. Sebab bagi saya bukan setakat ditutup, tetapi kompaun juga akan diberi. Kompaun akan diberi dan mungkin tindakan mahkamah akan diambil pada mereka. Serbuan operasi di kilang makanan turut mendapati pekerja gagal melakukan imbasan Kod My Sejahtera dan menjaga penjarakan fizikal. Datuk Seri Ismail berkata itu antara pelanggaran SOP yang kerap dilakukan meskipun dibenarkan beroperasi. Kompaun dikeluarkan atas kesalahan yang sama, seolah-olah tidak serik.
Perkara yang mudah namun amat payah untuk dipatuhi. Apa susahnya mengimbas kod MySejahtera? Jangan menjadi petualang yang menyebabkan kes harian COVID-19 meningkat naik setiap hari. Jika dibenarkan beroperasi sekalipun, patuhi SOP selaras peraturan yang telah ditetapkan. Tambahnya sebanyak 17,876 pemeriksaan dilakukan oleh Jawatan Kuasa Pematuhan SOP semalam melibatkan kilang, asrama penempatan pekerja, tapak pembinaan dan premis-premis perniagaan di seluruh negara. Beliau berkata daripada jumlah itu, 90 kompaun telah dikeluarkan dan 64 premis turut diarah tutup oleh pihak berkuasa. Turut sama dalam serbuan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akrisani Abdullah Sani. Saya Syah Kedayan, Berita RTM. Varian COVID-19 Delta kini menjadi varian dominan di kebanyakan negara. Di Amerika Syarikat, lonjakan dalam angka korban membabitkan hampir kesemuanya dalam kalangan individu yang belum mendapat suntikan vaksin. Pengarah Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika, Rochelle Walensky, dalam taklimat medianya memaklumkan kes COVID-19 di negara itu melonjak 70% berbanding minggu sebelumnya dan kematian meningkat 26%. Penularan berlaku di beberapa bahagian negara dengan kadar vaksinasi yang rendah. There is a clear message that is coming through. This is becoming a pandemic of the unvaccinated. We are seeing outbreaks of cases in parts of the country that have low vaccination coverage because unvaccinated people are at risk. And communities that are fully vaccinated are generally faring well. Di Tokyo, Jepun, meskipun pelbagai langkah dilaksana kerajaan bagi memastikan penganjuran Sukan Olimpik 2020 tidak terjejas dengan penularan COVID-19, namun ia kini digemparkan dengan kes pertama virus berkenaan yang dikesan di perkampungan atlet. Menurut penganjur, 6 hari menjelang acara pembukaan, individu yang tidak didedahkan identiti itu didapati positif ketika proses saringan. Individu terlibat sudah diasingkan di hotel. Thailand melaksana larangan perhimpunan awam di seluruh negara selain mempertimbang lebih banyak sekatan pergerakan setelah pihak berkuasa melaporkan jumlah rekod kes jangkitan dan kematian COVID-19 hari ini. Individu yang ingkar akan dikenakan hukuman maksimum 2 tahun penjara atau denda hingga 40,000 baht atau kira-kira RM5,100. Jumlah kes terus meningkat meskipun sekatan pergerakan separa dilaksanakan di Bangkok dan 9 wilayah lain minggu ini. 10,082 kes baru COVID-19 dengan 141 lagi kematian direkodkan di negara itu dalam tempoh 24 jam lalu. Di Vietnam, seorang lelaki dipenjara 18 bulan kerana melanggar peraturan ketat kuarantin COVID-19, menyebarkan virus kepada orang lain dan menyebabkan kerugian keuangan kepada pihak berkuasa. Dao Dui Tung, 30 tahun, didapati bersalah dalam perbicaraan di Mahkamah Rakyat di wilayah utara Hai Duong. Vietnam menjadi antara negara di dunia yang berjaya menangani COVID-19 berikutan langkah mengadakan saringan besar-besaran, pengesanan kontak secara agresif, sekatan sempadan dan kuarantin yang ketat. Namun beberapa kluster jangkitan baru-baru ini mencemarkan rekod baik itu. Kajian semula model operasi lembaga tabung haji akan dilaksana. Perinciannya seketika nanti. Kajian semula model operasi lembaga tabung haji TH akan dibuat bagi memastikan penambahbaikan dari sudut tadbir urus dan integriti demi reputasi masa depan institusi tersebut. Jelas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kajian berkenaan akan dibuat dengan mengambil kira kapasiti sedia ada TH. Ini meliputi aspek aset, liability, kepakaran sumber manusia dan lain-lain. Tambah beliau, TH kini berada pada landasan keuangan yang lebih baik dengan jumlah deposit mencecah 80 bilion ringgit. Jelas beliau lagi, semakan semula Akta Tabung Haji 1995 atau Akta 535 ialah perlu demi memastikan kemampanan dan daya maju institusi berkenaan sebagai asas pelindungan pendeposit.
kajian menyeluruh oleh Jabatan Perdana Menteri, oleh dari bawah Menteri Agama, Kementerian Kewangan dan Tabung Haji akan dibuat untuk menilai model baru yang dicadangkan yang akan dibentangkan semula ke Kabinet. Beliau bercakap kepada media selepas menyerahkan sumbangan kotak makanan kepada keluarga memerlukan di Bandar Baru, Bangi, Selangor. Terdahulu, beliau meluangkan masa meninjau operasi pusat pemberian vaksin Stadium Nasional Bukit Jalil. Tidak melepaskan peluang yang ada, warga emas hadir mendapatkan vaksin mereka selepas kebenaran walk-in diumumkan kerajaan. Seawal 8 pagi tadi, mereka telah mula tiba ditemani anak-anak mahupun hadir sendiri. Ikuti tinjauan wartawan Firdaus Mokhtar di Pusat Pemberian Vaksin PPV Axiata Arena di Ibu Negara. Ini merupakan laluan khas untuk pemberian vaksin kepada warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, dengan mereka perlulah mendaftarkan di pusat pemberian vaksin PPV di Axiata Arena ini untuk yang mereka yang tidak membuat temu janji lagi. Kehadiran mereka disambut sukarelawan dan petugas PPV yang bersedia membantu dan menjalankan tugas mereka. Proses membuat janji temu secara manual turut berjalan dengan lancar. Mereka hanya perlu memberi maklumat latar belakang sebelum sesi kaunseling dilaksanakan dan persetujuan diambil serta menerima vaksin masing-masing. Saya sudah 62, tunggu-tunggu tak dapat. Okeylah, hari ini saya cubalah, anak saya bawa saya. Saya cubalah masuk dalam. Masa kena vaksin lah. Semua pun kena, orang tua pun kena kan. Itulah. Saya punya keluarga semua sudah dapat. Saya tak dapat lagi. Itulah saya walk in. I feel very happy that the government already announced that we can walk in. No need to wait for MySejahtera. Since the government reopened for us, I think I encourage everybody must walk in freely and don't need to wait. Sangat senang sebab dekat sini ada ramai sukarelawan yang membantu dan ada disediakan laluan khas bagi warga emas, tambah-tambah yang berkerusi roda. Jadi pemberian vaksin tu saya rasa dalam lebih kurang 20 minit dah siap. Sambutan hari ini amat merangsangkan dan membuktikan seluruh rakyat termasuk warga emas bersedia dan bersama-sama dalam usaha untuk negara mencapai imuniti kelompok. Firdaus Mokhtar, Berita RTM. Sesi persekolahan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan diteruskan sehingga 31 Ogos ini. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam kenyataan medianya memaklumkan mengambil kira kadar vaksinasi dalam kalangan warga sektor pendidikan. Pihaknya juga membuat keputusan sesi persekolahan dijangka dibuka secara berperingkat untuk pengajaran dan pembelajaran PDP bersemuka mulai 1 September. Keputusan tersebut dilaksana mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19 serta perbincangan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ketetapan bagi pelaksanaan PDPR itu terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Menurut Kementerian Pendidikan lagi, guru dan pentadbir sekolah sudah mencapai 61.3% atau 253,366 orang bagi dos pertama sehingga semalam. Selain itu, 46.33% atau 10,876 orang kaki tangan sokongan turut menerima dos pertama vaksin COVID-19. KPM akan terus mengambil kira penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara bagi melihat sekiranya terdapat keperluan untuk membuat perubahan terhadap tarikh berkenaan. Sebarang perubahan akan dimaklumkan lebih awal. Perincian lanjut mengenai pembukaan sekolah bagi sesi PDP secara bersemuka akan dimaklumkan selewat-lewatnya seminggu sebelum sekolah dibuka. Ya, bukan hanya Olimpik, tamasya Paralimpik juga sudah semakin menghampiri. Ya, laporan sukan bersama Syairul Islam. Silakan. Syairul. Kem Paralimpik dicabar atasi pencapaian Rio 2016.
Manchester United buru Rafael Varane. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Chairul Islam dalam edisi sukan. Menjelang Tamasya Sukan Paralimpik 2020 Tokyo pada 24 Ogos hingga 5 September depan, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal American hari ini menegaskan bahawa sasaran pingat bagi kontingen negara akan diumumkan dalam masa 2 hari lagi. Menurut Datuk Seri Rizal, meskipun tamasya tersebut akan berlangsung selepas Sukan Olimpik melabuhkan tirainya, beliau tetap yakin semua atlet yang terpilih sudah bersedia sepenuhnya dengan misi memperbaiki pencapaian ketika edisi 2016 di Rio. InsyaAllah, kalau pada di Rio kita menangi 3 pingat emas, pada waktu ini saya dah melihat ada petanda-petanda yang mungkin kita dapat melakukan lebih baik daripada Rio. Apapun yang penting persiapan mereka. Dan juga aspek keselamatan yang sering saya tekankan perlu dijaga agar mereka benar-benar dapat beraksi dan akhirnya menyumbang kepada pingat kepada negara nanti di Tokyo. Atlet para negara melakar sejarah pada edisi di Rio apabila berjaya membawa pulang 3 pingat emas dan 1 gangsa sekaligus meletakkan Malaysia di kedudukan ke-36 keseluruhan. Datuk Seri Rizal ditemui selepas membuat tinjauan persiapan akhir atlet para bagi sukan badminton, pingpong dan boccia di Pusat Latihan Majlis Sukan Negara MSN hari ini. Baik, ini pula perkembangan Sukan Olimpik 2020 Tokyo. Presiden Persatuan Golf Malaysia MGA Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Noor menaruh keyakinan bahawa dua pemain negara Kelly Tan dan Gavin Kyle Green dapat mempamer prestasi yang baik pada tamasya sukan terbesar dunia tersebut nanti sekaligus memperbaiki pencapaian mereka pada edisi lalu di Rio. Menurut Tan Sri Anwar, pemain wanita negara Kelly yang berpangkalan di Amerika Syarikat dilihat memiliki kelebihan kerana telah menyertai banyak kejohanan besar sebagai persiapan ke Tokyo 2020. Bagaimanapun jelasnya mengikut prestasi mereka semasa di Rio dahulu, mereka dapat tempat 40 ke atas. Ya, jadi kita kali ini atau pada Olimpik Tokyo ini mengharapkan supaya kedua-dua ini akan memperbaiki kedudukan di bawah tangga 40 lah. Kelly pula yang juga berusia 27 tahun dan berada di ranking ke-166 dunia akan beraksi dalam kategori wanita pada 4 Ogos depan di Kasumi Gaseki Country Club. Wakil Termuda Pelayaran ke Sukan Olimpik Tokyo Juni Karimah Nur Jamali dan gandingannya Nur Aisyah Jamil sudah tidak sabar lagi untuk beraksi dalam acara International 470 Wanita di Sukan Olimpik 2020 Tokyo. Kedua-dua pelayar itu berkata peluang untuk bersaing dengan pelayar-pelayar terbaik dunia pastinya memberi keterjaan kepada mereka, apatah lagi penampilan sulung mereka di tamasya sukan berprestij dunia berkenaan. Mereka yang sudah pun tiba di Jepun pada 8 Julai lalu telah memulakan sesi latihan di Fujisawa kira-kira 70 meter dari Bandaraya Tokyo semalam. Juni Karimah yang berusia 18 tahun mengakui peluang untuk berentap dengan atlet-atlet elit dunia pelayaran pastinya memberi pengalaman yang sangat berharga. Saya rasa bangga sebab saya dapat sailing dengan top-top sailor yang ada kat sini, ada yang pernah menang Olimpik dah. So daripada situ saya rasa seronok dan saya rasa teruja sebab saya boleh belajar benda baru daripada situ. Dan bila kita pergi ke tempat yang lebih besar, kita boleh belajar satu benda yang lebih banyak dan lebih terluas lah. Sementara gandingannya Nur Aisyah Jamil turut berpandangan positif selepas turun menjalani latihan hari pertama. Keadaan kat sini apa yang cara rasa sini lagi panas daripada Malaysia lah. Dia punya panas
tak boleh relax langsung. Then kita ikut training time untuk waktu game. Contoh macam game tu kita start pukul 12 dan kita training dalam pukul 12 untuk dapat angin, untuk dapat maklumat pada hari tersebut untuk kita. Bagi Icha more excited daripada nervous lah, sebab Icha nak sangat pergi sini. Dan macam Icha nak rasa dia punya aura, dia punya experience. Macam lebih excited lah. Acara International 470 Wanita Sukan Olimpik 2020 dijadualkan bermula 28 Julai ini. Sementara itu, seorang lagi pelayar negara Nur Shazrin Muhammad Latif menyifatkan kehadiran atlet dari Denmark dan Belanda dalam acara laser wanita bakal memberi saingan yang cukup sengit selepas menjalani sesi latihan selama 2 hari. Diorang pun memang Olympic medalist. Lepas tu diorang game mostly diorang yang konsisten every race, every tournament. Tapi sebabkan keadaan kat sini pun kita orang tak tahu kan. So susah nak predict siapa yang akan, sebab siapa-siapa boleh menang. So saya harap target saya kali ni lagi better lah daripada sebelum ni. Saya nak tengok berapa banyak saya improve. So saya harap result tu lagi better lah daripada sebelum ni. Semasa penampilan sulungnya di Sukan Olimpik Rio 2016, pemenang pingat gangsa Sukan Asia 2018 itu menduduki tempat ke-33 dalam acara radial laser. Beralih ke perkembangan pelari pecut wanita negara Azrin Nabila Alias dan atlet berbasikal para negara Zuhairi Ahmad Tarmizi yang meraih motivasi tambahan sebelum bertarung di Tokyo. 2 anak jati Terengganu itu masing-masing menerima insentif RM30,000 seorang daripada Kerajaan Negeri Terengganu. Kabar gembira itu diumum Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri Wan Sukari Wan Abdullah dalam sesi sidang video bersama atlet Terengganu yang layak ke Tokyo. Wan Sukari yang mewakili Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar turut menuntut 2 lagi atlet kelahiran mereka, Azizul Hasni Awang dan Khairul Anwar Muhammad, agar dapat mengukir kejayaan bersejarah buat negara dengan kilauan pingat. Dan apabila 2 orang lagi atlet kita, saudara Zuhairi daripada Paralimpik dan juga Azrin Nabila juga terpilih walaupun secara wildcard, kerajaan negeri masih lagi orang kata menghargai pemilihan ini dan memberikan dorongan dan perangsang bukan sahaja kepada beliau tetapi juga kepada atlet-atlet yang di peringkat adik-adik beliau lah. Tahun lalu, Azizul Hasni yang beraksi dalam acara berbasikal track dan Khairul Anwar dalam acara memanah turut menerima insentif RM100,000 seorang selepas layak secara merit ke Tokyo 2020. Sementara Azrin dan Zuhairi pula merupakan antara atlet terakhir yang layak beraksi ke Tamasya Sukan Dunia terbesar itu. Perkembangan Liga Malaysia, Ketua Jurulatih Perak FC Chong Yufat yakin 9 muka baharu dalam pasukannya mampu membantu haluan mereka dalam saingan Liga Super yang akan bersambung semula 24 Julai ini. Jelasnya Yufat tempoh rehat yang panjang baru-baru ini telah dimanfaatkan sepenuhnya dengan mencari pengganti yang sesuai selepas kehilangan beberapa tonggak utama sebelum ini. Menurut Yifat, beliau berpuas hati dengan barisan pemain yang dimiliki ketika ini meskipun kekurangan aksi persahabatan sebelum Liga bersambung minggu hadapan. I not only hope, but I'm confident. I'm confident with this players coming in, and then with this short break, we can gel in a good team. For to have a good run for the remainder 9 weeks the coming month. Perak FC sebelum ini dilanda kemelut gaji sekaligus menyaksikan beberapa pemain utama pasukan itu angkat kaki dan berhijrah menyertai pasukan lain. Antaranya bekas ketua pasukan Syahrul Saad, Nazirul Naim dan Kenny Palraj. Dalam pada itu, Yifat memberi jaminan pemainnya akan terus berjuang bagi memastikan mereka terus kekal dalam saingan Liga Super musim hadapan.
The Boss Gaurus ketika ini berada di tangga ke-10 dengan 12 mata, 1 mata di atas pasukan zon penyingkiran Melaka. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Saudara, edisi Sukan 17 Julai 2021 melabuhkan tirainya. Kekal aktif dan teruskan kesertaan anda bersama kami. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Baik, peka dengan kesusahan dan kemiskinan saudara sesama Islam yang diuji dengan kesusahan dan kemiskinan hidup mendorong Yayasan Ikhlas melancarkan program Korban Ikhlas. Matlamat mereka bagi membolehkan golongan tidak mampu turut merasai nikmat hidangan daging korban. Menurut Duta Kempen Korban Ikhlas ini, Ustaz Said Nur Hisham, tahun ini pihaknya menyasarkan sejumlah 3,500 ekor binatang untuk dikorbankan. Daging korban akan diagihkan untuk asnaf di 6 buah negara. Selain korban dalam negara yang akan dijalankan di Sabah, negara lain yang terlibat termasuk Indonesia, Kemboja, Bangladesh, India dan Afrika. Said Nur Hisham berkata pelaksanaan korban akan dikendalikan oleh 3,000 ahli jawatan kuasa di bawah kelolaan Pertubuhan Amal dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negara Terbabit dan NGO tempatan. Menyedari ancaman pandemik COVID-19 yang sedang melanda, pelaksanaan korban dilakukan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Setakat ini, kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas masih dibuka untuk penyertaan orang ramai yang ingin melakukan ibadah korban. Rangsangkan daripada masyarakat Malaysia, kita telah capai target 70% penyertaan. Masih ada masa lagi, boleh ambil gambar di skrin TV masing-masing, boleh snap, boleh print screen. Alhamdulillah, kita target dalam 30% lagi nak capai target kita. Dan kita fokus sekarang ni, saya tengok senarai penyertaan masih ada kekurangan sedikit di negara India, di Bangladesh, di Afrika. Selain melakukan ibadah korban, peserta juga berpeluang menginfak Al-Quran. Bagi setiap pembelian bahagian kurban, nama peserta akan dimasukkan dalam program infak Al-Quran. Al-Quran yang disediakan termasuk yang dicetak khas dengan terjemahan dalam bahasa Iban untuk manfaat kaum berkenaan di Sabah. Orang ramai yang ingin turut serta dalam kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas boleh melayari laman web di www.korbanikhlas.com atau hubungi talian 010-303-0520 atau 010-303-0530 dan nombor pejabat di 03-8751-2525 untuk maklumat lanjut. Program korban bersama Yayasan Ikhlas sudah dijalankan sejak 2013 dan berjaya memberi agihan kepada 384,000 orang.
Polis Kelantan mengesan peningkatan 5% jumlah kenderaan dari negeri-negeri utara tanah air memasuki negeri itu. Menurut Timbalan Ketua Polis Kelantan, SSC Abdullah Muhammad Piah, peningkatan peratusan kemasukan kenderaan di sekatan Jalan Raya SGR Jeli dikesan sejak semalam. Bagaimanapun jelas beliau, 2 SGR di Pasir Putih yang menjadi pintu masuk dari Terengganu dan Gua Musang untuk perantau dari ibu negara, tiada peningkatan kemasukan kenderaan direkodkan setakat ini. Beliau turut menasihati agar orang ramai agar tidak cuba merentas negeri tanpa kebenaran jika tidak mahu berdepan tindakan kompaun atau diarah berpatah balik jika dokumen kebenaran tidak lengkap. Syarikat rakaman COF Music menawarkan peluang buat mana-mana individu yang memasang impian untuk bergelar artis rakaman dengan menyertai sebuah program realiti berjudul COF Lockstar. Program yang bakal bermula pada 7 Ogos ini menerusi saluran YouTube COF Music menawarkan hadiah bernilai RM50,000 merangkumi wang tunai, trofi dan kontrak bersama syarikat rakaman tersebut. Lebih menarik, program itu terbuka kepada semua rakyat Malaysia, Brunei dan Singapura berusia 18 hingga 30 tahun termasuk mereka yang sudah bergelar penyanyi namun tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Saya nak mencari yang multi talented. Maksudnya dia mungkin dalam keadaan ini dia boleh menyanyi solo, dia boleh masuk dalam berkumpulan ataupun dia boleh rap benda ni. Dan apa yang saya harapkan adalah ini adalah satu platform yang untuk pelapis-pelapis industri seni kita untuk shinekan bakat mereka. Dan jangan lupa untuk join COF Lockstar. Penjurian bermula dengan mencari 10 video nyanyian terbaik sebelum bermulanya episod pertama. Ia bakal berlangsung dalam 4 episod dengan setiap episod bakal diadakan penyingkiran dan pemenang diumumkan pada episod akhir. Satu pemandangan memilukan dirakam di Jakarta, Indonesia dengan orang ramai berbaris panjang selama berjam-jam untuk mengisi tangki oksigen. Ketiadaan ruang dan kemudahan menyebabkan hospital terpaksa menolak kemasukan beberapa pesakit COVID-19. Ini menyebabkan ahli keluarga terdesak mencari dan mengisi semula tangki oksigen bagi merawat mereka. Indonesia telah 2 hari merekodkan kes baharu melebihi 40,000 kes. Selepas menjadi bilioner pertama melancong ke angkasa lepas dengan menaiki kapal angkasa buatan syarikatnya Ahad lalu, pemilik Virgin Galactic Richard Branson bercita-cita membina hotel di bulan pula. Cita-cita itu didedahkannya selepas berjaya menjelajah seketika angkasa lepas sebelum mendarat semula di bumi. Beliau kini terlibat dalam bidang pelancongan angkasa lepas. Satu tiket ke angkasa lepas dengan menggunakan kapal angkasa tersebut dianggarkan berharga RM1 bilion. Seekor burung berjaya diselamatkan dari terus terperangkap dalam sebatang tiang logam. Difahamkan burung terbabit sudah terperangkap dalam tiang itu selama 4 hari. Insiden berlaku di wilayah Supanburi, Thailand. Menurut lelaki yang berjaya mengesan burung berkenaan, dia bertindak setelah berhari-hari mendengar bunyi bising haiwan itu. Burung tersebut diselamatkan tanpa sebarang kecederaan. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Sabtu 17 Julai. Terus patuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Penuhi janji temu vaksinasi anda untuk sama-sama kita capai imuniti kelompok. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.